Baik, Alhamdulillah, tes. Subhanallah. Mari sama-sama kita buka kitab Penawar Bagi Hati. Yang kitab lain tu tumpang kawan sebelah. Kan? Okey, kitab Penawar Bagi Hati muka surat 29. Masih dalam bab yang keempat, okay, muka surat 29. Baik, Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang di hadapan Ustazah, yang sebelah kanan duduk di bahagian nak kata luar pun tak luar kan, ya? Jadi alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, izin limpah kurnianya dapat jadual sebulan sekali kita rancang begini, Allah izinkan begini, alhamdulillah. Baik, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dihantarkan Allah kepada kita sebagai rasul, sebagai utusan, kita mungkin tidak dapat mengamalkan sunnah yang demikian. Kita tak diberitahu apa fadilat, apa kelebihan, lalu beramai-ramai kita isikan Raudatul Jannah seperti pada pagi ini. Muslimat dirahmati Allah, syukur yang sebanyak-banyaknya. Lagi kerap kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lebih rapat, lebih dekat kita untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, setinggi kesyukuran pada saya sendiri secara peribadi, muslimat dirahmati Allah, pucat dah muka ni sebenarnya. Tu yang dah sampai tapi tak keluar kereta lagi. Kan? Pukul 5 pagi tadi saya hantar suami ke Subang Airport untuk meeting pagi ni di JB. Rupa-rupanya kenapa tak boleh WhatsApp lagi? Kenapa tak boleh WhatsApp lagi? Orang nak sambut dekat Johor, Ustazah flight tak boleh landing, kabus terlalu tebal, 1 jam lebih dah duduk ke atas. Kita nak start mengajar jantung berdebar. Tu nak cerita tu, mengajar kitab Penawar Bagi Hati, muslimat. Sekarang kita test hati kita sendiri. Lalu macam mana nak patah balik ke? Nak pergi Johor ke? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Isnin bersesuaian Imam Ghazali suruh kita baca 1000 kali. Belum sempat lagi 1000 kali sampai dah Masjid Ibn Abbas. Macam itulah kita. Jadi kalau kita tidak diusik kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlupa zikrullah, kita terlupa nak mengembalikan segalanya kepada Allah. Muslimat 1 jam setengah atas kapal, sedangkan terbang KL ke JB tak sampai 1 jam setengah pun. Macam-macam boleh berlaku. Ya, dalam keadaan kecemasan macam tu, landing saja saya sampai dekat depan Masjid Ibn Abbas. Orang perempuan pun dah mula nangis dah dalam kapal ni. Macamlah abang tu tak nangis konon.
Ya, jadi alhamdulillah bolehlah mengajar dengan senyuman. Mudah-mudahan kerjanya pun selesai di sana. Muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat handa yang saya kasihi, kitab penawar bagi hati kita dah tekuni insya-Allah 3 tajuk selesai. Masuk tajuk yang keempat adalah cara mendapatkan sifat mahmudah. Tapi lama tak habis lagi ni. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kita tengok sekejap sebelum sambung muka surat 29 pada muka surat 27. Sikit kita patah balik. Cara mendapatkan sifat mahmudah. Yang pertama, kita kena faham dan bezakan sebelum ni. Siap masuk dah dalam soalan kuis. Yang dulu kan, kita masuk dalam soalan kuis. Apa beza mahmudah dengan mazmumah? Semua kita pertama kali datang ataupun sudah berulang-ulang kali, faham dah, jangan salah sebut. Mahmudah ini adalah apa? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak target dalam hidup kita sebelum mati penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau kita mengenal, senang muslimat dirahmati Allah. Bila kita kenal ini mahmudah, Allah puji kalau aku buat ni. Jadi walau susah macam mana pun, kita mesti nak bersifat macam tu sebelum kita mati. Kerana apa? Bila kita punya sifat mazmumah, kita kenal sifat tu mazmumah, muslimat, kita masih lagi seronok. Kita masih lagi bermaharaja lela, tak rasa berdosa pun hidup atas muka bumi Allah. Sedangkan kita bersikap mazmumah, muslimat, bayangkan kalau ajal itu tiba-tiba mendatangi kita. Cita-cita untuk mendapat mati dalam husnul khatimah tak mungkin dapat seandainya kita masih lagi selesa dengan sifat mazmumah. Jadi kitab-kitab seperti ini yang kita tekuni, kita pelajari, akan mengajarkan kita cara mendapatkan sifat mahmudah. Sekali lagi Ustazah Zai sebut, jangan terbalik kod. Mahmudah yang kita nak kejar, itulah dia sifat yang terpuji. Jadi kenapa saya minta buka muka surat 27? Pergi perenggan yang keempat akhir, sebelum akhir. Ada kalimah oleh yang demikian itu. Oleh yang demikian, mujahadah. Ni macam dekat-dekat je bunyi. Tadi Ustazah suruh bezakan mahmudah dengan mazmumah. Yang kita nak tinggal, yang kita nak minta bantuan Allah, bantu aku untuk membunuh sifat-sifat mazmumah ya Allah. Kuatkan aku untuk berdiri sebagai orang Islam yang bersifat mahmudah. Minta dengan Allah doa macam ni. Dan muslimat, untuk bersifat mahmudah perlu banyak mujahadah. Ini kena faham. Sebab itu oleh yang demikian, mujahadah nafsu ini, supaya kita boleh ingat balik pelajaran yang lepas. Mujahadah ni apa pula? Berjihad melawan hawa nafsu. Maknanya satu perkara yang susah. Kalau kita kata, Ustazah boleh tak dipanggil mujahadah, saya ni dulu tak pernah berperang dengan Rasulullah melawan musuh-musuh Islam, sebab kita memang tak hidup sezaman dengan Rasulullah. Dan kalaupun kita hidup zaman tu, Nabi tak panggil pun orang-orang perempuan untuk turut berjuang di medan Allah, di medan perang. Muslimat dirahmati Allah, kita takkan mati syahid di medan perang, kecuali saat itu kita mengizinkan suami kita, bahkan menyuruh, menggalakkan. Dan keandainya mereka balik membawa kejayaan, andainya mereka gugur, mereka sebagai syahid, syuhada, kita isterinya yang menggalakkan ke medan perang pun dipandang Allah sebagai orang yang mulia, masya-Allah. Kita tak ada peluang macam tu. Jadi kata Nabi SAW, mujahadah kita adalah berperang dengan hawa nafsu. Jadi nafsu memang suka yang mazmumah, sebab bila yang mazmumah macam ikut rasa hati kita. Muslimat dirahmati Allah. Jadi manusia yang takabur ni, yang suka membesarkan diri ni, adalah manusia yang tak sedar diri sebagai hamba Allah. Bila kita sedar diri hamba, aku suka sifat mazmumah ni, rasa syok buat, rasa kembang je tubuh, contoh muslimat. Tapi bila kita tahu Allah tak suka, kita akan lawan habis-habisan. Maka kita akan bermujahadah. Itu selalu sebut kalimah ni supaya kita terbiasa menasihati orang lain, supaya bila kita rasa rendah dalam keimanan, iman itu yazid wa yanqus. Kenapa semalam aku rasa macam baik sangat, hari ni tiba-tiba rasa macam nak buat jahat dengan orang, cepat-cepat mujahadah. Kita jihad lawan hawa nafsu kita. So kita ada ilmu, mudah pujuk diri sendiri. Muslimat dirahmati Allah.